Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Atamanna lakum shifa'ul ajil ma'a usratikum. Taib. Al-yawm sanuwasil durusana fi ad-darsi tsani yakni ad-dirasah. Taib. Iftahul safha 24. Buka muka surat 24. Mumarasah al-lughah. Kita sambung bahagian yang kedua. Madza ta'mal am ta'malin fil jami'ah. Okay, kalau untuk lelaki kita nak tanya apakah yang awak lakukan di university. Okay, dalam bahasa Arab kita guna ta'mal untuk lelaki. Misalan, Madza ta'mal fil jami'ah. Okay, ni untuk muzakkar misalan. Kalau untuk muannas atau perempuan, kita kena guna ta'malin, tambah ta dan yanun di belakang ni kan. Okay, misalan, Madza ta'malin fil jami'ah. Apakah yang awak lakukan ataupun sedang lakukan di universiti. Taib. Ini antara jawapan-jawapan, pilihan jawapan yang boleh kamu jawab. Ini sebagai contoh lah. Okay, yang pertama, aktub al-wajib fil ghurfah. Saya menulis homework ataupun tugasan di bilik, di dalam bilik. Okay, yang kedua, adhab ilal maqsaf. Saya pergi ke kafe. Ataupun unaqish ma'al muhadir fi ghurfatil muhadirin. Saya berbincang bersama pensyarah di bilik pensyarah. Okay, muhadir tadi pensyarah lelaki ya. Okay, seterusnya ahdur ila faslil lughah arabiyah. Ahdur, saya hadir ke kelas bahasa Arab. Thumma uraji' ad-durus ma'al asdiqa. Saya mengulang kaji pelajaran bersama sahabat-sahabat. Wa akhiran abhath 'anil ma'lumat fil maktabah. Saya mencari maklumat di perpustakaan. Okey, ini contoh-contoh perbuatan yang boleh kita jawab bagi persoalan madza ta'mal am ta'malin fil jami'ah tadi. Okey, buka muka surat seterusnya. Okay, kita masuk bahagian al-hiwarusani. Okay, ini merupakan hiwar ataupun dialog untuk bab yang kedua. Okay, jadi untuk simulasi nanti hafal bab hiwar bab 1 dan hiwar bab 2 ini. Okay, contoh. Ini perbualan antara dua orang lelaki, iaitu dua orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, ini perbualan antara Fatimah dan Zaki. Okey, Fatimah, mata na'mal al-wajib lughah arabiyyah ya Zaki wa Ahmad. Okey, kira betul lah untuk perbualan antara tiga orang. Tapi perbualan ni hanya untuk dua orang sahaja yang bercakap, iaitu Fatimah dengan Zaki. Okay, tadi Fatimah tanya mata na'mal al-wajib al-lughatul arabiyyah ya Zaki wa Ahmad. Mata, bilakah na'mal kita akan lakukan al-wajib homework ataupun tugasan al-lughatul arabiyyah bahasa Arab ya Zaki wa Ahmad, wahai Zaki wa Ahmad. Kemudian Zaki jawab ba'da faslul lughah arabiyyah mubasyarah. Selepas kelas bahasa Arab. Mubasyaratan ni maksudnya terus. Selepas kelas bahasa Arab terus, ataupun kita terus buatlah macam tu. Okey. Selepas kelas bahasa Arab kita terus buat. Minal ahsan an na'mal fil maktabah. Adalah lebih baik
an-na'mal kita lakukan fil maktabah di perpustakaan. Hasanan, baiklah. Hunaka makanul murih wa hudu' lil muraja'ah. Hasanan, baiklah. Hunaka, di sana. Makan ni bukan makanan ya. Makan ni maksudnya tempat. Murih, yang selesa. Wa hudu' dan senyap. Lil muraja'ah, untuk mengulang kaji. Okey, Fatimah cakap, uridu an asta'ir kitabul hasub huna. Saya mahu meminjam, uridu, saya mahu, an asta'ir, meminjam, kitabul hasub huna, buku komputer. Huna, di sana. Ataupun sebenarnya kitabul hasub ni kita boleh maksudkan kepada hasub ni sebenarnya sama ada laptop ataupun komputer. Jadi kat sini kitabul hasub yang dimaksudkan notebook. Okay, notebook. Wa ana aidan urid kitabul qanun, dan saya juga ingin kitab qanun, buku undang-undang. Okay. Seterusnya, muka surat sebelah. Okay, qul sahih au khata. Okay, kamu tentukan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Berpandukan dialog tadi. Yang pertama, Fatimah ta'mal al-wajib al-lughah al-arabiyah sahih am khata. Okay, masing-masing tulis. Thani, Zaki yasta'ir kitab al-hasub huna. Okay, boleh terjemahkan sendiri. So, Ustazah dah terjemahkan kan tadi. Jadi, kamu terjemahkan sendiri. Kemudian, pilih sama ada sahih am khata. Yang ketiga, yuraji' Zaki ad-durus fil mat'am. Okay, sahih am khata. Rabi'an, Ahmad yasta'ir kitabul hasub sahih am khata. Wa akhiran, al-hiwar kharij jami'ah sahih am khata. Okay, kemudian yang istabdil kama fil misal ni kamu boleh tinggalkan dulu sebab kita belum masuk lagi bahagian ni. Okay, tinggalkan dulu. Kita akan masuk kemudian. Buka muka surat seterusnya. Okay, alif ni, minal ahsan an nuraji' awalan, adalah lebih baik kita mengulang kaji terlebih dahulu. Kemudian ni antara jawapan yang boleh kita jawab. Misalnya, hadir ya sadiqi, maksudnya baiklah wahai sahabatku. Ataupun boleh kita kata hadir ni sebenarnya hadir tu datang. Ataupun kita boleh masukkan kat sini, marilah wahai sahabatku. Okay, maksudnya diajaklah sahabat dia tu mengulang kaji pelajaran. Okay, contoh yang seterusnya, minal ahsan an nunaqish ma'an, adalah lebih baik an nunaqish, kita berbincang bersama-sama. Ma'an ni bersama-sama. Kemudian jawab sahih ya sadiqati, betul wahai sahabatku. Okay, kamu perasan tak sadiqi atas ni dengan sadiqati beza? Kenapa? Sebab sadiqi ni sahabat lelakiku. Jadi ni sahabat lelaki. Kalau sadiqati sahabat perempuanku. Okay, sebab ada ta ni. Sebenarnya ta ni asalnya ta marbutah. Tapi bila tambah ya sahabatku untuk dhamir ana kat sini, ya ni, maka ta tu dia bukakan, maka tambahlah dengan ya. Okay, faham tu? Okay, bahagian ba.
Contoh perbualan antara Muhammad, kaifa kulliyatuki? Bagaimanakah fakulti awak? Fatin jawab, kulliyati murihah. Fakulti saya selesa. Okay, nampak? Perbualan antara Muhammad ataupun lelaki kepada perempuan. Kulliyatuki. Nak kata untuk perempuan, mesti kaf baris bawah. Kemudian bila Fatimah nak jawab, fakulti saya, kena tambah ya kat sini. Jadilah kulliyati murihah. Kenapa ta marbutah? Sebab ini adalah sifat bagi kuliah. Kuliah tadi ni, fakulti ni, dia ada ta marbutah asalnya. Nampak ada ta sini. Jadi sebabkan sini muannas, maka dia punya sifat pun kena muannas. Jadi murihah. Okey, seterusnya Amirah, fasluna nazif. Kelas kita bersih. Nampak? Nazif ni kenapa tak ada ta marbutah? Sebab fasluna perkataan asal dia faslun. Kelas campur dengan na tu, nahnu tu kita. Jadi perkataan asal sini, kata kerja asal dia faslun ni muzakkar. Maka sifat dia kena muzakkar juga, tak boleh ta marbutah. Okey. Kemudian jawab Amir, tab'an fasluna nazif. Ya, kelas kita bersih. Okey, Ziyad, hal jami'atuki masyhurah? Adakah universiti awak popular ataupun terkenal? Kenapa guna ki? Sebab dia sedang cakap dengan Bushra. Bushra ni perempuan. Okey, dia jawab, na'am, jami'ati masyhurah. Nampak? Bushra jawab, ya, universiti saya terkenal. Kenapa dia guna jami'ati, tak guna jami'atuka? Sebab Bushra kan nak jawab, ya, fakulti saya. Bila saya, kena tambah ya kat belakang ni. Jami'ati masyhurah. Universiti saya popular atau terkenal. Okey, Hamzah, sayyarati jamilah. Kereta saya cantik. Nampak? Kenapa sayyarah dia guna jamilah? Ada ta marbutah belakang ni. Sebab dia sifat bagi sayyarah. Sayyarah ni, sayyarati ni, sebenarnya ya ni menunjukkan ana. Perkataan asal kereta sayyarah, ada ta marbutah. Maka sayyarah ataupun kereta tadi adalah muannas, maka sifat dia pun kena muannas juga. Jamilah, ada ta marbutah. Kemudian Aufa jawab, tab'an ya sadiqi. Ya, wahai sahabat lelakiku. Nampak? Bila sahabat lelaki tak ada ta kat sini. Kan? Dia sedang cakap dengan Hamzah. Okey. Kemudian boleh jawab untuk muka surat sebelah. Imla' faraq bi ijabati sahihah. Pilih jawapan, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang pertama, al-maqsaf ba'id, tempat kosong al-maktabah. Alif, ba, am, jim. Okay, kita kena belajar. Tapi sebenarnya ba ni kan tulis min kan? Kamu baiki sikit. Kamu tulis an. Kamu tulis an. Okay, ain. Ain dan nun. Okay, ni. Untuk min ni silap sebenarnya. Sebenarnya ain dan nun. An. Okay. Jadi pilih jawapan dia alif, ba, am, jim. Okay, seterusnya azhab ila, tempat kosong al-lughah arabiyah. Alif, ba, am, jim. Azhab. Kamu jawab alam sendiri. Kita dah masuk bab yang kedua. Ulang banyak benda yang sama je perkataannya. Jadi kamu terjemahkan sendiri. Okay, yang ketiga, anta tadrus fil kulliyah. Apa dia? Alif, ba, am, jim. Okay, yang keempat, tempat kosong harij jami'ah. Alif, unakish, saya berbincang. Ba, askun, saya tinggal. Jim, ashtari, saya membeli. Okay. Yang tadi nombor 4 ni, tempat kosong harij jami'ah. Ni pun perkataan dah biasa dah. Okay, yang kelima, hurfa, tempat kosong amam al-fas. Bilik, tempat kosong di depan kelas. Okay, bilik apa? Alif, muhadirin, pensyarah. Ba, tulab, pelajar. Jim, talib, pelajar lelaki. Tulab tadi ramai pelajar-pelajar. Jamak
jamak li talib. Okey, cuba jawab. Nanti kita akan bincang sama-sama. Okey, masuk muka surat seterusnya. Okey, maharah al-qira'ah wa istima'. Kemahiran membaca dan mendengar. Yang pertama, kitab, buku. Yang kedua, daftar. Daftar ni buku tulis. Milaf, file. Hasub, komputer ataupun boleh juga laptop. Qalamun rasas, pensel. Okay, ini semua adalah adawatul kitabiyah ya. Makna adawatul kitabiyah? Alat tulis. Alat-alat tulis. Okay, kemudian kurasah, kertas. Saburah, papan hitam atau boleh papan putih. Mistarah, pembaris. Mimhah, pemadam. Haqibah, beg. Okay. Muka surat seterusnya, kita masuk bahagian fa'lul mudhari'. Apakah itu fa'lul mudhari'? Sebelum ni kita dah belajar mengenai saudara ada ajarkan sebelum ni mengenai domer tu, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Kemudian dekat bab 1 kita dah belajar mengenai dhamair munfasilah. Okay, boleh tengok balik semula nanti. Okay, sebelum ni pun Ustazah ada juga sharekan nampak ni. Nota dhamair muttasilah lil af'al. Yang mana sebelum ni kita dah belajar ini dhamair. Terbagi pada dua, dhamair munfasil ataupun dhamair munfasilah dan dhamair muttasil ataupun dhamair muttasilah. Okay. Jadi sebelum ni saya dah ajar mengenai yang semua dalam ni. Wa, ma, hum, ya, ma, huna, kan? Iaitu di bab 1 yang kita belajar dhamair munfasil. Dhamair munfasilah tu. Okay, jadi hari ni kita masuk bahagian dhamair ataupun dhamair muttasil lil af'al. Okay, lil af'al ni. Iaitu yang ni. Yang ni lah dia punya table dia yang perlu kita tahu, iaitu fa'lul madhi, fa'lul mudhari'. Itu sahaja dulu untuk TAC 101. Iaitu fa'lul madhi adalah kata kerja telah lepas. Fa'lul mudhari' kata kerja sedang berlaku. Fa'lul amar ni sebenarnya kata arahan. Okey, jadi hari ni kita masuk bahagian tengah ni, fa'lul mudhari', kata kerja sedang berlaku. Okey, kamu tengok yang sebelum ni kita belajar dhamair tu kan, dhamair wa, ma, hum, ya, huma, huna, antum, antum sampai nahnu ni. Huwa, dia seorang lelaki ketika dhamair muttasil, kamu tengok kat sini. Kat yaktub ni, penambahan ya di depan. Okey. Huma, penambahan ya dan alif nun di belakang. Nampak dia jadi yaktubani. Hum, yaktubuna. Ya dan waw nun di belakang. Hiya, taktubu, penambahan ta di depan. Huma, ta dan alif nun di belakang. Hunna, ya dan nun di belakang. Anta, taktub, tambah ta di depan. Antuma, ta dan alif nun di belakang, taktubani. Antum, taktubuna. Anti, taktubina. Antuma, taktubani. Antunna, taktubna. Ana, aktubu. Nahnu, naktubu. Okay, apa maksud yaktubu, yaktubani? Ni apa maksud dia? Maksudnya menulis, sedang menulis. Huwa, dia seorang lelaki sedang menulis. Huma, dia berdua orang lelaki sedang menulis. Hum, mereka semua lelaki sedang menulis. Hiya, dia seorang perempuan sedang menulis. Hinggalah habis. Okay? Jadi itulah yang kita akan belajar hari ni dalam buku ni. Fa'lul mudhari'. Tengok Ana, dia tambah apa? Alif di depan. Nampak? Dia merahkan alif ni. Aqra'u. Apa makna
aqra'u, I read ataupun saya sedang membaca. Perkataan asal dia qara'a. Bila kita nak tukar kepada ana ketika fi'lul mudhari' perlu tambah alif di hadapan. Maka jadi aqra'u, saya sedang membaca. Nombor 2, nahnu. Apa maksud nahnu? Kami. Ketika fi'lul mudhari' kena tambah nun di depan. Nampak dia jadi naqra'u, kami sedang membaca. Nombor 3, anta. Apa maksud anta? Awak seorang lelaki. Ketika fi'lul mudhari' kena tambah di depan ta. Maka jadi taqra'u, awak seorang lelaki sedang membaca. Yang keempat, anti. Awak seorang perempuan. Ketika fi'lul mudhari' dia kena tambah ta dan ya nun. Dia apitkan fi'lul mudhari' kat sini. Okey, dia apitkan ta di depan dan ya nun di belakang. Maka jadi taqra'ina, awak seorang perempuan sedang membaca. Yang kelima, huwa. Huwa bermaksud dia seorang lelaki. Ketika fi'lul mudhari' kena tambah ya di depan, maka jadi yaqra'u, dia seorang lelaki sedang membaca. Dan akhir sekali, hiya. Hiya dia seorang perempuan, tambah ta di depan. Nampak sama dengan anta tadi kan? Taqra'u. Jadi untuk anta dengan hiya ni sama je, tapi biasanya kita boleh bezakan sekiranya ada nama. Okey? Tapi kegunaannya sama je. Tambah ta di depan. Untuk anta lelaki dengan hiya ni sama. Hiya taqra'u, dia seorang perempuan sedang membaca. Okey, misal dia kasih misal contoh. Nampak dia kasih nama kat sini. Ana aqra'ul kitab. Saya sedang membaca buku. Nahnu naqra'ul kitab. Kami sedang membaca buku. Anta, awak seorang lelaki. Anta taqra'ul kitab. Awak seorang lelaki sedang membaca buku. Anti, awak seorang perempuan. Anti taqra'inal kitab. Awak seorang perempuan sedang membaca buku. Huwa ataupun boleh juga kita letak nama orang, Muhammad. Huwa yaqra'ul kitab ataupun Muhammad yaqra'ul kitab. Dia ataupun Muhammad sedang membaca buku. Hiya amsalwa. Kita boleh juga guna hiya taqra'ul kitab ataupun salwa taqra'ul kitab. Dia seorang perempuan sedang baca buku, ataupun salwa, dia sedang membaca buku. Okey? Muka surat seterusnya. Ni dah masuk bahagian tadribat ataupun latihan. Dia suruh sarif al-af'al atiyah. Sarif ni tasrifkan fi'il tersebut. Ni maksudnya dia suruh tasrifkan mengikut yang kita belajar tadi sebelum ni. Contohnya darasa. Darasa ketika, macam mana kita nak tukar darasa ni, maksudnya belajar. Okey, belajar. Macam mana kita nak tukarkan kepada ni, ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya ni. Ana menggunakan fi'il darasa tadi, macam mana nak tukarkan saya sedang belajar. Ana penambahan alif di depan kan, maka jadi apa? Ana adrusu. Sehinggalah habis. Ana adrusu. Nahnu tambah nun, nadrusu. Anta tambah apa? Anti tambah apa? Huwa tambah apa? Hiya tambah apa? Okey? Cuma dia suruh tukarkan untuk fi'il ni, kata kerja darasa, iaitu sedang belajar. Jalasa sedang duduk, jalasa duduk. Kataba menulis. Amila kerja. Hadara hadir ataupun datang. Zahaba berjalan. Zahaba pergi. Okey. Jadi 2, 4, 6 ke 6 kata kerja ni kamu cuba tukarkan kepada ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya tadi tu dalam kepada fi'il tasrif, fi'il mudhari', fi'il yang sedang berlaku. Okey. Nanti kita bincang sama-sama.
Okey, yang kedua ni sahih al-akhta. Betulkan yang salah. Yang dia merah-merahkan ni salah. Apakah yang jawapan yang betul, yang sesuai? Contoh yang pertama, Muhammad nadrusu fil fasli. Muhammad belajar di dalam kelas. Okey, jadi nadrusu ni salah. Sebab nun ni, nun penambahan nun ni untuk nahnu. Muhammad ni apa? Huwa kan? Jadi huwa ketika nadrusu sepatutnya fi'il mudhari' untuk huwa kena tambah apa? Tengok balik jadual yang Ustazah pernah kasih sebelum ni. Jadual yang sebelum ni. Ni. Kalau rasa susah nak tengok jadual sebelum tu, tengok yang jadual ni. Okey? Aina turaji'in ad-durus ya Firdaus? Di manakah awak mengulang kaji pelajaran wahai Firdaus? Kenapa turaji'in ni salah? Turaji'in ni kamu tengok penambahan apa kat sini? Ta di depan dan ya nun di belakang. Ta di depan dan ya nun di belakang ni patutnya untuk apa? Anti. Jadi kat sini salah sebab apa? Dia kan sedang cakap dengan Firdaus. Kan? Firdaus ni antar ke anti. Jadi apakah yang sepatutnya kamu tukar kat sini? Letakkan kat tempat kosong ni. Okey. Nombor 3, nahnu abhath al-ma'lumat fil maktabah. Kami mencari maklumat di perpustakaan. Kenapa abhath ni salah? Kamu tengok penambahan alif ni. Kenapa alif ni salah untuk nahnu? Dan apakah jawapan yang betul untuk nahnu? Tulis balik kat sini. Yang keempat, hiya naskun fi Madinah Al-Usta. Dia seorang perempuan tinggal di Bandar Al-Usta. Kenapa naskun salah? Kamu tengok penambahan nun ni. Kenapa nun ni salah? Jadi cari jawapan yang betul. Nombor 5, ana taktubina al-wajib. Saya menulis homework. Kenapa salah taktubina ni? Kamu tengok penambahan ta dan ya nun ni belakang ni, kenapa salah? Jadi cari jawapan yang betul, tulis kat kotak kosong ni. Okey, jadi memandangkan Ustazah dah ajar untuk keseluruhan bab 2. Jadi cuba jawab latihan-latihan yang ada ni. Okey? Tengok muka surat seterusnya. Ikhtar ijabatu sahihah. Pilih jawapan yang betul. Hal anta, tempat kosong yang Ali, alif, adrusu, ba yadrusu, jim tadrusu. Semua sama belajar, tapi dia punya konteks ayat ni salah gunakan untuk anta ni. Jadi pilih yang betul. Okey, cuba buat sampai nombor 5. Okey. Muka surat seterusnya. Kita masuk bahagian dhamair muttasilah. Okey, tadi kita dah belajar tentang kata kerja kata kerja sedang berlaku. Okey, sekarang kita masuk bahagian dhamair muttasilah. Iaitu domair kata ganti nama diri muttasilah yang bersambung. Macam sebelum ni lah yang kita belajar untuk bab 1 munfasilah yang terpisah. Kali ni kita belajar tentang dhamair yang bersambung pula. Ni. Hari tu kita belajar dhamair munfasilah yang berpisah. Kali ni kita belajar dhamair muttasilah iaitu yang bersambung tapi lil asma. Okey. Okey, jadi inilah dia punya ni dhamair muttasilah lil asma. Ataupun boleh juga kita kata menunjukkan kepunyaan. Ingat tak Ustazah ajar sebelum ni bagaimana kita nak kata kepunyaan dia. Nama kepunyaan dia untuk lelaki huwa tambah hu, jadi ismuhu, huma ismuhuma, hum ismuhum, hiya ismuha. Inilah kita akan belajar hari ni. Okey. Nampak ni. Dhamair munfasilah. Kata kerja kata ganti nama diri munfasilah yang terpisah. Ni dia ingatkan awak balik. Maka apa yang kita belajar sebelum ni dekat bab 1. Kita belajar ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Yang mana kita ketika dalam ayat kita nampak sebotol ayat ni dalam perkataan dalam ayat. Ana kita nampak jelas, nahnu kita nampak jelas, anta kita nampak jelas, anti kita nampak jelas, huwa kita nampak jelas,
Hiya kita nampak jelas. Tapi ketika dhamair muttasilah, kata ganti nama diri yang bersambung, contohnya dalam konteks ayat nanti dia akan jadi ya sahaja. Ya di belakang titik, sebenarnya titik 2 Ya titik 2 bawah ni di hujung ayat. Kemudian di hujung ayat dia ada nun alif, na, ka, ki, hu, ha. Kamu tak nampak dah ana kat sini kan? Perkataan ana ni dah tak nampak dah. Nahnu pun tak nampak dah, dia jadi na je. Anta jadi ka sahaja, anti jadi ki sahaja, huwa dia jadi hu sahaja, hiya dia jadi ha sahaja. Okey? Jadi ketika dhamair muttasilah ni dia akan jadi kepunyaan. Contohnya tadi kat dhamair munfasilah, saya. Bila kita masuk ke dhamair muttasilah dia jadi my, kepunyaanku. Ketika dhamair munfasilah, we, nahnu, kami. Ketika dhamair muttasilah dia akan jadi kepunyaan kami, our. Anta, awak. Bila masuk dhamair muttasilah dia jadi awak punya, your, untuk M. M ni maksudnya male. Anti, awak sahaja. Ketika dhamair muttasilah dia akan jadi your, untuk female. F ni female. Huwa maksudnya he, dia, seorang lelaki. Ketika dhamair muttasilah dia jadi his, kepunyaan dia, seorang lelaki. Ketika dhamair munfasilah, hiya ni maksudnya dia seorang perempuan. Masuk dia dhamair muttasilah dia akan jadi her, kepunyaan dia seorang perempuan. Okey? Tengok contoh kat bawah. Contohnya dia kasih perkataan jami'ah. Semua jami'ah. Apa makna jami'ah? University. Bagaimana kita nak tukarkan kepada kepunyaan saya, ana? Maka ketika dhamair muttasilah kita akan jadi ya sahaja di belakang. Jadilah jami'ati, my university. Nahnu, jami'ah, tambah penambahan nun alif di belakang. Jadi jami'atuna, universiti kami. Anta jami'atuka, penambahan kaf sahaja di belakang, tapi baris atas jami'atuka, universiti awak untuk lelaki. Anti jami'ah tambah kaf baris bawah jadi jami'ati, universiti awak untuk orang perempuan. Huwa, jami'ah di hujung ayat dia tambah hu jadi jami'atuhu, universiti dia seorang lelaki. Hiya, penambahan ha alif di belakang jadi jami'atuha, universiti dia seorang perempuan. Okey, jadi cuba kamu buat muka surat yang tadi selalu kamu tinggalkan tadi. Muka surat latihan yang selalu tinggalkan tadi tu, muka surat berapa? Muka surat 26 tadi. Yang selalu tinggalkan tadi tu. Sebenarnya selepas kita tahu mengenai dhamair muttasilah tu lah, baru boleh kita jawab bahagian muka surat 26. Yang ni. Cuba jawab. Allah hai. Ana haqibati. Penambahan ya di belakang. Sebab apa haqibah ni maksudnya beg saya. Beg ni ketika nak tukar kepada beg dia seorang lelaki, huwa, bagaimana? Tengok balik jadual tadi. Penambahan apa di belakang dia? Ha berbaris depan. Maka jadi haqibatuhu. Okay, tulis kat sini. Kedua, nahnu fasluna, kelas kami. Nun alif di belakang. Ketika anta ataupun anti, ni kamu pilihlah anta lah misalnya. Anta, tambah apa pula? Tengok balik jadual tadi. Anta kulliyatuka, kaf baris atas. Ketika nahnu, kena tambah apa di hujung ayat sepatutnya? Ingat balik, tengok balik jadual tu. Anti, awak seorang perempuan, haqibatuki, beg awak. Ketika hiya, tambah apa? Huwa fasluhu. Fasluhu ni kelas dia seorang lelaki. Ketika anti, macam mana nak tukarkan? Hiya kulliyatuha, penambahan ha di belakang. Ketika ana, ketika dhamair muttasilah kena tambah apa di belakang. Okey, jadi tengok balik jadual di muka surat 33 tadi. Kemudian buat balik muka surat 26 tu. Boleh? Okey, muka surat seterusnya, muka surat 34. Takallam ma'a sadiqika ataupun sadiqiki. Maksudnya dia suruh
sembang ataupun bercakap bersama kawan kamu. Okey, contoh. Di hadapan kamu ada seorang, okey, contoh kalau untuk lelaki, Aina tadrus ya Ahmad. Tak kisah depan ni nama kawan-kawan kamu, tak kisah. Di manakah kamu belajar wahai Ahmad? Bila Ahmad ni antarlah kan, sebab kita sedang cakap dengan orang di depan kita. Kalau huwa untuk orang jauh, tak boleh kita nak cakap dengan dia. Jadi di depan kita antar seorang lelaki, Ahmad, jadi penambahan ta kat sini. Nampak tak? Tadrus. Okey, jadi jawabnya adrusu fi mana contoh? Universiti apa? Jamiah Marali Teknologia ke Jamiah Malaya misalan. Okey, saya sedang belajar di universiti apa? Okey, misal kata kamu sedang cakap dengan perempuan, kena tambah apa? Ta dan ya nun di belakang. Okey, contohnya Aina tadrusina ya Laili, ataupun ya Fatimah ke ya Siti ke, tak kisah nama kawan-kawan masing-masing. Cara jawab mestilah adrusu. Cara jawab tak kisah laki ke perempuan, nampak? Sama juga adrusu, sebab kita nak jawab saya sedang belajar di, okey, contoh apa universiti yang ada. Kalau kamu belajar kat universiti UiTM, cakaplah Jamiah Marali Teknologia. Kalau UM, Jamiah Malaya. Kalau UKM, Al-Jamiah Al-Wataniyah Al-Maliziyah. Kalau UIA, Al-Jamiah Islamiyah Al-Alamiyah Malaysia. Wa akhirah misalan USM, Jamiah Al-Ulum Malaysia. Okey? Itu contoh kalau kita nak berdialog dengan sahabat kita. Okey, contoh dialog kedua, kita nak kata awak dari fakulti apa? Contoh kita sedang cakap dengan lelaki, anta min ai kuliah ya Ahmad. Tak kisah nama kawan kamu apa. Kalau anta, mestilah di depan kita tu lelaki. Anta min ai kuliah ya Ahmad. Awak dari fakulti apa wahai Ahmad? Cara jawab mestilah ana. Sebab bila kita cakap dengan orang, nak jawab untuk saya, diri kita, maka jawab ana min kuliah apa dia. Saya dari fakulti apa dia. Contohnya al-lughah, fakulti bahasa. Nanti saya terangkan balik. Okay, contoh kalau kita sedang cakap dengan perempuan, anti min ai kuliah ya Laili. Awak dari fakulti mana wahai Laili? Ataupun nak tukar nama siapa kawan kamu depan. Anti ni mestilah perempuan. Bila nak tanya perempuan, sama je lah. Yang penting anti dengan anta ni beza. Okay? Anti min ai kuliah ya Laili. Ana, sama juga. Laki atau perempuan guna ana. Ana min kuliah, apa dia contohnya yang ada? Kita nak kata ana min kuliatil lughah, saya dari fakulti bahasa, language. Ana min kuliatil huquq, saya dari fakulti undang-undang. Ana min kuliatil tijarah, saya dari fakulti business. Ana min kuliatil tib, saya dari fakulti perubatan. Ana min kuliatil idaratil a'mal. Saya daripada fakulti office management. Ana min kulliyatil muhasabah. Saya daripada fakulti account. Contoh. Okey. Jadi kamu boleh gunakan ni ketika role play nanti. Nak buat ayat kan? Boleh ambil kat sini. Okey, contoh takallam an jami'atiki atau wa kulliyatiki. Kalau laki, takallam an jami'atika wa kulliyatika. Bersembanglah mengenai universiti awak dan fakulti awak. Universiti awak dan fakulti awak. Okey, contoh. Ismi Ahmad. Nama saya Ahmad. Ana min Jamiah Malaya. Saya daripada Universiti Malaya. Wa anta ataupun wa anti. Cara jawab wa ana min kuliah apa dia? Okey, nanti masa kita berbincang kat Google Meet, saya tanya. Cuba saya minta kamu sembang dengan partner masing-masing. Okey, contoh yang kedua. Ismi, apa dia? Tak salah, contoh Abida. Ismi Abida, ana min Jamiah. Kalau dia kata tentang kuliah, maka kat sini pun kena sesuaikanlah kuliah apa. Ana min kuliati lughah, wa anti, dan awak pula. Okey, wa ana min kuliati tarbiyah. Saya daripada fakulti pendidikan. Contoh seterusnya, Ismi Abida, contohnya Adrusu, saya belajar fi Jamiah Malaya, saya belajar di UM.
Wa aina tadrus, dan di manakah awak belajar? Ni untuk laki. Kalau perempuan, tadrusina. Jawab, adrusu fi jami'ah, apa dia? Jami'ah Marali Teknologia contohnya. Ataupun nak kata Jami'ah Malaya juga, aina ana fi adrusu fi Jami'ah Malaya Aidan belakang tu. Okey, contoh seterusnya, ismi Fatimah adrusu fi kulliyatil handasa wa aina tak kisahlah tadrusu ke kalau laki, kalau perempuan wa aina tadrusina. Ismi Fatimah, nama saya Fatimah, adrusu, saya belajar di fakulti engineering. Wa aina tadrusu untuk laki, tadrusina untuk perempuan. Maka jawab adrusu, saya belajar fi. Kalau sini cakap pasal kuliah, sini jawab pun pasal kuliah lah. Adrusu fi kuliah, apa dia? Handasah Aidon ke? Adrusu fi kuliatil hukuk ke misalan. Baik. Okay, muka surat seterusnya. Ini dah masuk bahagian tadribat, iaitu latihan-latihan. Contoh yang ba ni, ratib kalimat al-atiyah. Dia suruh susun semula kalimah-kalimah tersebut. Kamu cubalah susun balik alif pula 1, 2, 3, 4, 5. Ni semua perkataan ni kita dah belajar dah. Jangan risau, cari balik je. Okay, dan sepatutnya kamu dah tanda dah dan dah ingat. Okay, muka soal seterusnya, hatin soalan. Bila masuk hatin soalan, berikan soalan, kamu kena ingat bahagian adawatul istifham, kata tanya. Mesti kena ada kata tanya kat depan ni. Depan ni semua mesti ada kata tanya dulu. Kemudian tengok konteks ayat ni. Bila dia kata kulliyati muriha, fakulti saya selesa. Jadi apakah soalan yang sesuai dalam bahasa Melayu dulu kita fikir? Mestilah kita akan tanya tentang keadaan fakulti tu, betul tak? Jadi bahasa Arab, bagaimanakah fakulti awak? Macam mana kita nak tanya? Bagaimanakah? Dalam bahasa Arab apa bagaimanakah? Tengok balik ada waktu istifham. Fakulti awak. Fakulti awak, kuliah fakulti. Nak cakap awak, kalau perempuan, tambah kulliyatuka. Perempuan kulliyatuki. Kalau lelaki, kulliyatuka. Jadi kita tengok juga konteks ayat ni. Kalau di sini dia ya, maksudnya jawapannya saya. Jadi soalan ni sesuaikan, mestilah awak. Kalau muriha ni sifat bagi kuliah. Jadi mesti dia sedang tanya tentang keadaan sifat tersebut. Okey, nombor 2, uraji' fil ghurfah. Saya mengulang kaji di dalam bilik. Jadi apakah persoalan yang sesuai? Contohnya, apa, tengok balik ada waktu istifham. Mesti dalam bahasa Melayu kita akan tanya, apa yang awak sedang lakukan di dalam bilik, betul tak? Jadi apakah bahasa Arab, apa dia? Kemudian ikut je balik fil ghurfah. Okey, apakah yang awak sedang lakukan? Jadi kat sini adalah fi'il lah. Kalau sini fi'il mudhari', sini pun kena fi'il mudhari'. Okey. Nombor 3, azhab ilal jami'ah bisayyarati. Saya pergi ke universiti dengan kereta. Dia salah satu lagi poin utama bila kita kena hatin soalan ni, kena tahu apa yang dia highlightkan. Bila dia highlightkan tentang murihah, maksudnya ada waktu istifham kita mesti kena dengan keadaan murihah ni lah. Jadi kena tanyalah tentang keadaan, sebab murihah ni sifat, dia highlightkan sifat. Kalau uraji' ni dia tandakan, dia highlightkan fi'il, maka pertanyaan dia pun mesti berkaitan dengan fi'il, iaitu kata kerja. Apakah yang awak sedang lakukan? Okey, nombor 3, dia highlightkan ila jami'ah, ke universiti. Jadi apakah ada waktu istifham yang sesuai untuk ila jami'ah, ke universiti? Ada? Apa dia? Ke manakah, betul tak? Ke manakah bahasa Arab apa dia? Azhab, saya pergi. Saya pergi ni saya. Jadi persoalannya mestilah awak. Bisayyarati, dengan kereta saya. Jadi kat sini
kat sini yang penting adalah apa yang dah highlightkan. Maksudnya bahasa Arabnya azhab ilal jami'ah bisayyarati. Okey, ke manakah kamu pergi dengan kereta kamu? Macam mana kita nak tulis kat sini? Ke manakah kamu pergi dengan kereta kamu? Jadi dia akan jawab, saya pergi ke universiti dengan kereta saya. Okey, nombor 4. Unaqish ad-durus ma'a sadiqati. Sadiqati dia highlightkan ma'a sadiqati. Jadi persoalannya ada waktu istifham tu mesti kena dengan ma'a sadiqati ni. Ma'a sadiqati maksudnya unaqish ad-durus, saya mengulang kaji pelajaran bersama sahabat saya. Bersama. Jadi ketika ada waktu istifham yang sesuai apakah? Kita kena tanyalah, dengan siapakah kamu mengulang? Kenapa kamu? Sebab sini U ni saya. Kamu mengulang kaji pelajaran. Bagaimana? Itu dia bahasa Arab. Nombor 5. Jami'ati fi Madinah Kota Baru. Ada highlightkan tempat. Bila tempat, ketika kita nak pilih ada waktu istifham, apa yang sesuai untuk tempat? Di manakah lah kan? Di manakah universiti awak? Kat sini, ya. Kita nak tanya orang, sama adakah ataupun ki. Tukarkanlah. Okey, boleh cuba buat, nanti kita bincang sama-sama. Kemudian muka surat seterusnya, tarjim ilal lughah arabiyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Cuba buat 1 2 3 4 5. Kemudian sahih al-akhta, betulkan mana yang salah. Nombor 1, aina fasluna ya karimah. Kat perkataan ni antara 1 2 3 4 5 ni ada yang silap. Jadi dia suruh betulkan. Cuba cari. Kemudian bawa imla' faraq bi ijabati sahihah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Minal ahsan an, tempat kosong, anta yadrus ma'i. Minal ahsan dia suruh tukarkan. Anta yadrusu ni tukar kepada anta. Macam mana? Minal ahsan an, sepatutnya anta kena tambah apa kat depan? Ya ke, tak ke, ma'i bersama saya. Minal ahsan adalah lebih baik. Yazhab, pergi sekarang. Mubasyarah, sekarang. Mubasyarah sekarang. Jadi apa? Macam mana nak tukarkan yazhab kepada ana? Yazhab ni, ya ni untuk dia. Macam mana nak tukar kepada ana? Tukar apa kat ya ni? Okay, minal asad adalah lebih baik yasta'in al-kitab al-an. Adalah lebih baik anta ataupun anti. Yasta'in ni meminjam kitab, buku sekarang. Nak tukar kepada anta ataupun anti, kena tukar apa kat ya ni? Okay, al-maktabah nahnu jamilah wa jadidah. Macam mana kita nak tukarkan maktabah ni kepada maktabah kita? Macam nak tukar kepada nahnu? Okay, nombor 5. Sayyarah anta, kereta awak, ba'idah an kuliah, jauh dari fakulti. Bagaimana kita nak tukarkan sayyaratu apa, anta ataupun anti? Okay, jadi nak cakap kepunyaan awak sama anta atau anti, sepatutnya ke tambah apa kat sini? Kepunyaan. Untuk 4 dengan 5 ni kepunyaan. Okey, seterusnya yang terakhir muka surat 41, dia suruh ni tentukan satu dalam bahasa Arab apa, tulis kat sini. Salasa nombor berapa, tulis kat sini. 5 bahasa Arab apa dia. Isnan nombor berapa. Arba'ah bahasa Arab apa dia. 9 bahasa Arab apa dia. Sab'ah ni nombor berapa. 10 bahasa Arab apa dia. Samaniyah nombor apa, nombor berapa ni. 6 bahasa Arab apa dia. Okay, itu sahaja. Semua latihan ni diminta hantar ke Google Classroom dan kita akan bincang di kemudian hari. Hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.